It's a cash cow. Terowong ni, according to yang saya tahu dari kawan-kawan saya yang memang cekap dalam Al-Elwal ni kan, kejuruteraan berdasar laut semua. You memang you can never build kan. Memang tidak boleh bina langsung terowong tu. Tak boleh. Tak boleh di Pulau Pinang, tak boleh. You have to go about certain meter under dasar laut. Okay. Dan the terowong tu kena start jauh. Baru dia boleh pergi bawah tanah. Dia takkan dia sampai dari tak boleh pergi. You tak boleh pergi macam tu. You kena pergi dari start dari jauh. Jadi memang Pulau Pinang tak ada tanah dah nak start projek tu. Tak ada tanah. So the project will never take off. Can never take off. They just created a project. Dan masih banyak orang tidak tahu yang dulu zaman Barisan Nasional sebelum buat Penang Bridge 2 kan. Mereka dah study dah benda tu. Dan mereka kata ini memang tidak boleh buat. And they cancel the project. That's where after that they went to Penang Bridge 2. Masa Sami Ulu. Ya. Is it Ati, sekali lagi I nak get you punya ni, because you ada laku standing, you memang tahu dari segi isu di Pulau Pinang. You yakin projek ni tak akan berjalan? Yes, saya yakin. Dari dulu saya yakin. Memang tak berlaku. Saya dah study, saya dah buat story banyak. So, that's why I'm asking. Apa ni? Saya cuba tanya sekali lagi Mr. Ati, sebab kita bukan sekadar bercakap logik. Alright, tetapi orang kata ya dengan betul dengan keluasan Pulau Pinang itu sendiri untuk membuat satu, takkanlah orang kata sebelum pada ni ya macam cakap Menteri Samuel Lu pun pernah buat kajian, sebelum kita bina Jambatan Pulau Pinang kedua dan telah ada keputusan seolah-olah memang tak boleh nak buat. Tak boleh nak buat kerana itulah kerajaan pusat masa tu ubah projek tu kepada Penang Bridge tu. Baik. Selain daripada tu, selain pada saya nak kata yang saya tertarik bila ibu beritahu dengan pemberian kata land swap tadi, pemberian 2 keping tanah kepada syarikat Yuan Zenit yang maknanya syarikat yang JV ni, dan mereka bakal menjana dalam masa 10 tahun. Okey, dalam masa 10 tahun sehingga 2023 disebut dalam 15 bilion. Dan dalam masa 30 bilion dijangka depa 30 tahun lagi depa boleh you furtherkan dari segi pembangunan. Dia depa anggaran kasar pembangunan kan, nilai pembangunan mereka dijangka akan mencercak 50 bilion ringgit. 50 bilion dalam masa 30 tahun. 50 bilion. Wow. Okey. Ini cash cow. Berbalik kepada kenyataan apa ni yang dibuat oleh pendedahan yang dibuat sekali lagi berkaitan dengan dokumen oleh RPK. Adakah yang tu sebab one month, tetapi sehingga hari ini saya tidak melihat adakah pernah ada laporan polis berkaitan dengan kenyataan ni? Apa yang telah dibuat SPRN sendiri telah membuat satu laporan untuk membuat siasatan. Bagaimana RPK dapat dokumen ini. Itu saja. Mereka tidak membuat laporan bahawa RPK menyebarkan berita palsu ataupun dokumen ini palsu. Tiada laporan macam tu. Okey Ati, saya melihat kita dua sudut yang berlainan. Alright, dua sudut yang berlainan. Pertama, syarikat ini sendiri. Ketika syarikat ini diberikan projek ini ketika itu zaman pemerintahan Lim Guat Eng sebagai ketua menteri. Apa lagi sehingga hari ini kaitan itu antara projek ini dengan Lim Guat Eng? Yang menjadi menteri keuangan sehingga hari ini. Mengikut kenyataan lagi. Saya rujuk kenyataan Zarul. Yuin Berhad ni syarikat proksi ataupun syarikat seorang proksi Lim Guat Eng. Jelas. Dan kononnya mengikut Datuk Zarul lagi, Lim Guat Eng akan mendapat 10% share dari projek ini melalui Yuin Sendirian Berhad. Tapi construction bukan kepada pembangunan tanah tadi.
No. Construction. Construction, No. Bangunan pun dia ada kena mengenal 10% tu. Sebab dia ada share. Because mereka form satu company, joint company, Yuin, Zenith, yes. Sdn Bhd. Okay. Dalam tu, Yuin ada 60%. Okay. Dari 60% tu, belongs to Lim Guan Eng, 10%. 10% daripada 60% Yes. share. Ya. Okey, itu kaitannya. Kaitan Lim Guan Eng. Jadi Lim Guan Eng, bila Zenith dapat tanah tu, Lim Guan Eng yang, according Zarul, Lim Guan Eng suruh Zarul form a joint venture with Yuin to develop the land. The land. Yes. So itu kaitannya. Kaitan apa ni berkaitan dengan hubungan syarikat ini dengan apa ni Zenith. Yes. Tapi sehingga hari ini Ketua Menteri yang baru ini tetap ingin meneruskan projek ni. Dia beritahu bila dia ditanya bagaimana dengan kajian yang belum, dia kata belum siap lagi, itu saja. Dia tak beri kata putus ya projek ini akan berlangsung, tidak. Tapi anda kena imbas kembali kepada kenyataan seorang esko yang teruskan. Infrastruktur Lim Ok Seng. Okey. Beliau berkata dalam Dewan Negeri beberapa tahun lalu, 2-3 tahun lalu, dia kata study ini tiada kaitan, bukan kos study ini tidak ada kena mengenal dengan kos projek. Ya. Jadi study ini mungkin akan menyatakan apakah projek ini akan berlangsung atau tidak. Study ini akan menentukan sama ada projek ini akan berlangsung atau tidak. Okay. Kalau study itu kata memang tidak boleh buat projek itu, memang tidak akan buat lah. Jadi they just put it hanging in the air, no, the project. It all depends study itu. Kajian tu. Dia panggil apa ni? Kajian geoteknikal. Dan feasibility. Okey, andai kata apa jadi dengan orang kata, anda kata laporan mengatakan tak boleh buat. Jadi, tetapi tanah telah diberikan kepada syarikat ni. Itu hanya untuk syarikat ni, tanah tu diberi hanya untuk kajian tu saja. Jadi memang mereka akan mensahihkan ataupun legalize the cost lah. Seolah-olah pemberian itu akan disahkan. Dia akan iktiraf yang kos duit yang diberi itu, tanah yang diberi itu sebagai kos kajian saja. Itu sudah diberitahu di Dewan Negeri. Pemberian tanah yang pemberian tanah yang menghasilkan 15 bilion dalam masa 10 tahun hanya untuk 30 bilion hanya dalam untuk masa membiayai 30 tahun kos kajian. Hanya untuk membayar kos 305 juta ringgit kos study. Yes. Dan you yakin ini dibuat hanya sekadar untuk kajian dan pemberian, menghalalkan pemberian tanah ini? Yes, that's all. Projek yang kita call that invincible project. Ya. Atau mungkin sudah ada kata satu perancangan bahawasanya betul, memang projek ni takkan kita buat. Projek ni takkan boleh kita buat. Tetapi untuk menghalalkan tadi pemberian tanah kepada syarikat ini, ia di-create sebegitu rupa dua bidang tanah tu. Ya, dia maknanya ia telah dirancang sebegitu rupa untuk menghalalkan pemberian tanah tadi. Yes, itu saya dari mula rasa tujuan itulah. You boleh berikan keyakinan sikit daripada apa pengalaman you yang you tahu pasal berkaitan dengan. Jadi kita kena tengok sejarah projek ni kan. Projek ni dulu Barisan Nasional bila dia buat kajian daripada dah kata-kata muktamad dah. Projek ni tidak boleh langsung dijalankan kerana dia tak feasible di kawasan dasar laut Pulau Pinang. Jadi kena lagi satu yang projek PORR tu telah dipecahkan menjadi 3 rangkaian jalan raya besar. Sebenarnya iaitu projek PORR, Penang Outer Ring Road. Dulu bila Barisan Nasional suspended the whole thing because rakyat Pulau Pinang telah membantah projek itu. Ya, sebenarnya PORR ni sepatutnya dibuat dengan BORR, Batot Outer Ring Road. Batot Outer Ring Road dah siap, tapi Penang Outer Ring Road tidak langsung dijalankan masa Kosukun kan. Jadi bila kajian dibuat, walaupun PORR memang mereka nak terima, tapi kerana rakyat membantah projek itu ditergendala lah. Tapi yang tunnel ni memang telah dikatakan tidak feasible. Jadi bila kamu tahu benda ni tidak feasible,
kenapa you nak mula balik projek tu? Jadi you punya idea tanah tu lah. You nak bagi tanah tu untuk syarikat proxy you. Develop dan you create a project. You create artificial project which is not going to happen. You bangunkan tanah tu and then you generate money for you. Sebelum I nak pergi kepada soalan-soalan, I nak minta you sekali lagi untuk you bagi tahu rakyat Penang lah. Rakyat Penang. Because you are local Penang. Macam mana untuk you yakinkan bahawasanya projek ni memang dibuat untuk pihak membuat keuntungan. Setengah pihak buat keuntungan. Maknanya takkan ada terowong bawah laut, takkan ada projek ni just semata untuk pemberian dua tanah kepada syarikat ini. Macam mana untuk you nak yakinkan kepada penonton? Okey. Kalau kajian flexibility ni, kalau memang mereka nak teruskan projek ni kan, dah siap dah kajian. Tak siap bermula lagi. 2013. Mereka dah tarik panjang cari study ni kerana mereka mau rakyat lupa. Rakyat kan mudah lupa. Jadi bila mudah lupa, mereka tarik panjang study ni yang tak habis nak buat study ni, kajian ni. Jadi bila orang semua dah lupa, dah tak mau terima, dah fikir cenderung kepada haling, mereka akan umumkan bahawa, saya rasa lah, kajian itu mereka akan umum projek ini tidak boleh diteruskan kerana ia tak feasible. Tapi memang dah ada kajian kata tak feasible. Sebelum pada ni? Sebelum pada masa zaman Barisan Nasional. So they will use that to justify the non-project. Okay. Jadi memang mereka wujudkan projek ini, propaganda projek ini, hanya untuk merompak dua keping tanah, dua bidang tanah, dibangunkan dua keping tanah tu untuk rompak duit rakyat. Itu saja. Untuk saya. Ya. Okey. Ada soalan penonton. Apakah SPRM ada peranan untuk tutup kes ni? Yalah, sepatut kita kena tanya kena tanya lawyer ataupun SPRM. Of course Ati tak boleh nak jawab, tapi SPRM, mana keyakinan saya rasa SPRM akan teruskan penyiasatan ini. Ia hanya boleh ditutup oleh Peguam Negara. You yakin Peguam Negara? Tommy Thomas. Yang saya tahu ni, Tommy Thomas ni bukan pilihan Tun Mahathir. Dia pilihan DAP. Alright. Jadi projek skandal ni melibatkan pemimpin DAP. Jadi you fikir sendirilah. Okey. Kita nak pergi kepada berkaitan dengan isu ni, buka banglo ni. Isu banglo yang antara swimming pool. Isu banglo. Kerana ada persoalan ini daripada sidang sebelum pada ni pun di Parlimen, di Dewan Undangan Pulau Pinang sendiri pun masih bertanyakan isu banglo. Banglo yang tiada kolam air. Kolam renang. Boleh jelaskan Ati? Kes banglo ni sama seperti kes banglo K Toyo. K Toyo jadi apa? Dia masuk penjara. Tapi kenapa Lim Guan Eng bebas jadi Menteri Kewangan? Exactly same case. Exactly. Modus operandi. Exactly. Only the players are different. Pemain tu berlainan kan, berbeza kan. Player. Dan nilai dia itu saja. Tapi memang modus operandi the entire corruption same. Tapi Lim Guan Eng selamat dari disabitkan dengan kesalahan ke ataupun dengan dakwawan kerana Tommy Thomas Peguam Negara yang menjadi pilihan DAP, dan sebelum tu Tommy Thomas ni menjadi peguam bela Lim Guan Eng. Dalam kes yang sama. Kes yang sama. Dia tiba-tiba jadi peguam negara, dia telah memansurkan kes ni. Atau boleh untuk kita katakan, okey, kes banglo ini telah dibawa oleh Tommy Thomas yang merupakan peguam kepada anak guamnya Lim Guan Eng. Dan setelah Tommy Thomas menjadi peguam negara,
Tommy Thomas telah membuat satu keputusan Tommy Thomas Peguam Lingua Eng telah menghantar satu surat kepada Tommy Thomas Peguam Negara Ya, untuk memohon kes ini digugurkan. Digugurkan. Lalu Tommy Thomas sebagai Peguam Negara telah menggugurkan kes ini. Ya, dia telah mengkabuli permintaan Tommy Thomas. Peguam lah. Dia telah mengaburi dia panggil apa, telah permohonan merestui permohonan Tommy Thomas Peguam Lingua Eng.